Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 10 Ramadan 12 April bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. "16 rakyat Malaysia lalui detik hitam 7 bulan. 61 pelajar terhidu asid sulfrik. Pernah diugut mengancam keselamatan, dipukul dan tidak dibayar gaji seperti yang dijanjikan. Itu keadaan yang terpaksa dihadapi 16 rakyat Malaysia yang ditipu sindiket pekerjaan di Kemboja. Mereka yang bekerja sebagai skamer itu dikawal ketat ahli sindiket yang bersenjata api tanpa kemudahan tempat tinggal dan makanan. Detik hitam itu dilalui mangsa hampir 7 bulan sebelum berjaya diselamatkan. Peguam yang mewakili kesemua mangsa, Heng Zili, memaklumkan kesemua mereka terdiri daripada 15 lelaki dan seorang wanita yang berusia 18 hingga 45 tahun serta berasal dari Selangor, Johor, Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Pahang. Ada, memang ada. Di electric circuit pun ada. Dia pakai electric teaser. Okey. Pukul ada, pukul pun ada, tampar pun ada. Kalau gaji tidak dapat dibayar, okey. Okey, kebanyakan mereka dijanji dibayar gaji RM7,000 sebulan. Mula-mulanya mereka dijanji untuk diberikan makanan dengan minuman percuma, tapi mereka sampai sana kena bayar sendiri. Lepas tu bayaran gaji pun tak sampai ke tangan mereka. Mereka hantar ataupun salurkan gaji tersebut melalui cash card. Dan cash card sekarang ni dirampas oleh pihak majikan. Dan memang masa balik satu single sen pun tak ada. Jelasnya kesemua mangsa berlepas ke Kemboja secara sah sejak September tahun lalu secara berperingkat selepas mendapat surat permit kerja daripada kerajaan Kemboja yang dipercayai telah dipalsukan sindiket berkenaan. Di atas kertas, mereka ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan restoran dan kontraktor. Namun setibanya di Kemboja, mereka ditipu sebelum dikerah menjadi skamer. Dalam pada itu, keluarga daripada salah seorang mangsa pernah membayar sindiket berkenaan sebanyak RM18,000 sebagai wang tebusan untuk membebaskannya. Namun perkara itu tidak berlaku sehingga diselamatkan baru-baru ini. Jelas Heng, usaha untuk membawa pulang kesemua mangsa bermula selepas pihaknya menjalankan siasatan sejak Januari lalu selepas mendapat aduan daripada kakak seorang mangsa yang mempunyai maklumat mengenai keadaan mereka di Kemboja. Justru pihaknya bekerjasama bersama ahli keluarga dan Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran MAPO untuk mengesan koordinat kedudukan mangsa dan bangunan yang didiami mereka. Usaha tersebut berhasil selepas kerajaan Kemboja berjaya mengesan keberadaan mereka pada 4 April lepas sebelum dipindahkan ke Phnom Penh pada 7 April. Sementara itu, Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Dato' Amran Muhammad Zain berkata, setakat ini hanya 12 mangsa sahaja dibawa pulang susulan baki 4 daripada mereka terpaksa menjalani kuarantin di Phnom Penh selepas disahkan positif COVID-19 dan dalam pemantauan Kedutaan Malaysia di sana. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan mendedahkan masih terdapat 45 lagi warga negara Malaysia menghadapi nasib sama namun di negara lain. Ia termasuklah di Myanmar, Thailand dan Laos. Banyak 35 report telah didapati oleh pihak polis diraja Malaysia melibatkan 45 orang yang masih terkandas di seluruh negara-negara yang diketuai yang mereka ini tersekat. Tetapi pada kali ini kita telah berjaya mengesan 16 orang yang berada di Kampuchia dan kita telah berjaya membawa balik 12 orang melalui proses-proses kerjasama yang erat
antara pihak berkuasa Kampuchia dan pihak berkuasa Malaysia. Jelasnya bagi 45 rakyat Malaysia yang terkandas tersebut akan diselamatkan dengan kerjasama polis negara ASEAN, ASEANAPOL. Justeru beliau menasihatkan orang awam khususnya ahli keluarga mangsa untuk tampil membuat laporan polis supaya bantuan segera dapat dilaksanakan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyambut ketibaan 12 rakyat Malaysia dari Kemboja yang menjadi mangsa sedikit berkenaan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 pagi tadi. Sistem permohonan pengambilan pekerja asing bagi setiap sektor pekerjaan yang dibenarkan di negara ini hanya dilaksana secara dalam talian. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata tidak akan ada lagi kaedah manual seperti sebelum ini serta tidak melibatkan campur tangan menteri. Memang kita boleh mohon melalui kuasa menteri dan sebagainya, di mana menteri berkuasa untuk melulus dengan kadar segera. Tetapi kini tiada lagi kuasa-kuasa menteri. Semuanya melalui permohonan online. Bukan lagi manual. Tiada lagi permohonan manual. Yang pertama. Yang kedua, semua permohonannya adalah melalui online portal yang sedia ada. Yang ketiga, semua permohonan akan dikongsi dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga agensi-agensi kawal selia. Berarti kalau apabila ada pekerja asing untuk sektor pembinaan, Kementerian Kerja Raya akan tahu. Begitu juga dengan kementerian-kementerian berkaitan. Maka ini telah menelan sedikit masa yang pertama dari segi pelaksanaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media berhubung penggajian pekerja asing di Wisma HRD Corp di Ibu Negara. Beliau berkata bagi fasa pertama sebanyak 24,560 daripada 179,451 keseluruhan permohonan pekerja asing dijangka selesai dan akan dibawa masuk bekerja ke Malaysia hujung bulan ini. Manakala bagi fasa kedua, 154,890 lagi buruh asing akan masuk ke negara ini dalam tempoh 6 minggu lagi, membabitkan 5 sektor iaitu pembinaan, pertanian, perledangan, perkhidmatan dan pembuatan. Sementara itu mengulas permintaan kerajaan Indonesia mengenai gaji pembantu rumah warganya untuk dinaikkan kepada RM1,500 sebulan, Datuk Seri Saravanan berkata mereka akan dibayar bermula pada kadar RM1,200 sebulan berdasarkan pelaksanaan gaji minimum negara ini, kecuali atas budi bicara majikan. 61 pelajar Sekolah Menengah Agama Nurul Islam Air Hitam Kedah terpaksa dikejarkan ke hospital dan klinik kesihatan daerah kerana mengalami pedih mata dan ada yang pengsan selepas terhidu asid sulfurik yang tumpah. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Rodzi Abu Hassan berkata kejadian dipercayai berlaku jam 12 tengah hari tadi ketika semua pelajar sedang belajar di dalam kelas. 3 orang pekerja syarikat kualiti alam Sdn Bhd sedang memunggah asid sulfurik yang telah tamat tempoh. Dalam proses pemindahan itu berlaku sedikit kemalangan yang menyebabkan tong itu tertumpah. Tong asid sulfurik itu tumpah. Ekoran pada tumpahan tersebut berlaku pencemaran di mana angin meniup udara yang tercemar itu masuk ke dalam kelas. Menurut Rodzi, kesemua mangsa terdiri daripada 9 lelaki dan 52 pelajar perempuan berusia 14 hingga 17 tahun. Tindakan pantas pihak sekolah menghubungi pasukan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah dan Kementerian Kesihatan KKM berjaya menyelamatkan kesemua mangsa. Katanya 41 pelajar dihantar ke Hospital Jitra, 6 pelajar dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar, manakala 4 pelajar dikejarkan ke Klinik Kesihatan Air Hitam untuk rawatan lanjut. Kesemua mereka dilaporkan stabil dan telah dibenarkan pulang petang tadi selepas menerima rawatan. Sementara itu, Pengarah JPBM Kedah, Sayani Saidon memaklumkan hasil siasatan mendapati tong asid sulfurik itu adalah untuk kegunaan pembelajaran di Makmal Sains Sekolah Terbabit. Seorang pemandu trailer maut dihempap muatan tiang konkrit yang dibawanya.
Ia selepas kenderaan dipandunya itu terbabas di kilometer 220 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara dekat Taiping. Mangsa Nur Azlan Ramli, 33 tahun, disahkan maut di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Taiping, Asisten Komisioner ACP Osman Mamat berkata, maklumat mengenai kejadian diterima pukul 4.50 pagi tadi. Katanya mangsa berjaya dikeluarkan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Taiping dengan bantuan kren. ACP Osman berkata siasatan awal mendapati trailer terbabit dari Ipoh menghala ke Pulau Pinang telah hilang kawalan sebelum terbabas ke bahu kiri jalan. Pemandu lori terbabit telah tersepit dan dihempak muatan batu konkrit yang dibawanya. Pihak bomba mengambil masa kira-kira 8 minit untuk mengeluarkan mayat mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Waris mangsa maut terima pencen bulanan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kerajaan Johor tidak menghalang mana-mana pendakwah, penceramah luar untuk mengajar atau memberikan ceramah selagi mereka menepati kriteria yang ditetapkan Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ. Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata pihaknya akan meneliti kelayakan berdasarkan latar belakang pendidikan dan fahaman ahli sunnah wal jamaah sebagai kriteria utama bagi pentauliahan penceramah dan pendakwah di negeri itu. Saya sangat percaya setakat ini apa juga kriteria yang telah pun ditetapkan oleh Majlis Agama Islam dalam tauliah penceramah maupun pendakwah, dia langsung tidak menetapkan adanya kriteria politik. Selagi mana ianya menepati kriteria, saya percaya sebilang pendakwah yang dibenarkan pun saya percaya tidak semuanya pun sealiran dengan mana-mana parti politik yang tertentu. Saya percaya Johor tidak pernah mengambil kira itu sebagai keutamaannya. Tapi kelayakannya itu perlulah bertepatan dengan kehendak Majlis Agama Islam Negeri Johor. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Belanja Raya bersama Asnaf 2022 di Johor Bahru. Terdahulu, media melaporkan beberapa nama penceramah terkenal tidak lagi dibenarkan memberi kuliah agama di Selangor selepas tauliah mengajar mereka ditarik balik oleh Majlis Agama Islam negeri itu. Ahli keluarga 4 mangsa kemalangan maut pada hari kedua Ramadan lalu bakal menerima faedah orang tanggungan Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso iaitu pencen bulanan seumur hidup. Menurut pengarah Pekeso Terengganu, Farihah Cik Husin, pencen itu akan diterima bermula bulan Mei 2022. Faedah itu akan diterima waris kepada Khairul Arman Kamrudin 38 tahun, Said Muhammad Syukri Tuan Yahya 36, Muhammad Safi Yusof 34 dan Muhammad Sahlan Mat Saad 37 tahun yang maut akibat kemalangan jalan raya pada 5 April lalu. Bagi Pak Pekeso sendiri, sebenarnya kami telah dikejutkan dengan berita ini dan seterusnya telah membuat semakan mengenai caruman pekerja-pekerja yang telah terlibat dengan kemalangan tersebutlah. Dan hasil daripada semakan tersebut, 4 keluarga mangsa akan menerima faedah orang tanggungan seumur hiduplah. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyampaian faedah itu yang diadakan di rumah salah seorang mangsa dekat Kampung Losong, Haji Mat Syafi'i, Kuala Terengganu. Pada majlis ini, Farihah menyampaikan kotak prihatin yang berisi barangan keperluan asas. Majikan mangsa turut menyalurkan sumbangan keperluan yang sama serta 2 bulan gaji serta sumbangan orang ramai. Sementara itu, balu kepada Muhammad Sahlan Masar Murni Nurhatikah Abdullah, 29 tahun, bersyukur kerana layak menerima faedah daripada Perkeso. Lebih-lebih lagi ketika ini dia sedang mengandung 5 bulan. Dapat faedah daripada Perkeso ni saya rasa sangat membantu saya dan anak saya lah untuk menjalani kehidupan lepas ni. Lagipun anak saya sekolah, lagipun saya tengah mengandung, banyak-banyak dapat membantu sangatlah. Ibu kepada Khairul Arman Kamrudin, Maimun Muhammad juga bersyukur dengan pemberian pencen bulanan itu dan akan menggunakannya untuk keperluan harian dan kegunaan anak OKU-nya.
Sebelum ini jelas Maimun, anak keduanya itu adalah tonggak dalam keluarga dan sering membantu abangnya Khairani Kamruddin, 39 tahun, orang Kelainan Upaya UKU Pembelajaran. Sebelum ni pun dia lah banyak membantu kami dalam keluarga. Malah dia lah harapan adik-beradik dia. Dia anak yang baik. Selain faedah orang tanggungan daripada Pekeso, keluarga terdekat mangsa juga layak menerima faedah pengurusan mayat RM2,000 setiap seorang. 8 hari lalu, 4 juruteknik penyaman udara itu maut selepas van dinaiki mereka terlibat dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan termasuk sebuah bas ekspres. Kejadian berlaku kira-kira jam 6.22 petang di kilometer 29 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, berhampiran Kampung Linggai. Serangan angin Ahmar yang menimpa Aisyah Ibrahim Jun tahun lalu mengubah kehidupan wanita itu yang berasal dari kampung Kalabaka, Machang, Kelantan. Beberapa bulan selepas peristiwa hitam tersebut, Aisyah yang juga balu bekas tentera kini lumpuh dan terpaksa bergantung harap kepada anaknya kerana dia tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Siapa sangka wanita yang dulunya cergas dan lincah melakukan rutin harian kini terlantar selepas kudratnya semakin lemah dari hari ke hari. Meskipun berat derita yang dilalui, Aisyah, 72 tahun, tetap reda dengan takdir yang tertulis untuknya, apatah lagi dikurniakan anak yang sanggup mengurus dirinya. Beginilah kehidupan Aisyah, terpaksa bergantung kepada susu khas memandangkan sistem ususnya yang lemah. Dengan keadaannya yang tidak berdaya ini juga, sudah tentu Aisyah memerlukan lampin pakai buang selain tiup pembuangan air kencing. Kasih anak terhadap ibu tiada penghujung. Naziah Ibrahim, 42 tahun, setia di sisi Aisyah. Walaupun berat ujian ditanggung, Naziah bersyukur kehidupan mereka sekeluarga mendapat perhatian Jabatan Hal Ehwan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Bantu dia jaga bekas-bekas askar, lepas tu dia jaga ahli keluarga, memang pengurusnya dia, orang kata apa, memang sangat-sangat bagus lah. Dia tak lupa. Dia kira bantu tu berterus. Kiranya kita pun, orang kata bersyukur sangat-sangat lah mak jadi lagu ni kan. Mak jadi, kalau tak ada bantuan memang susah lah. Arwah Ibrahim yang meninggal dunia pada 2019 menyertai perkhidmatan Kor Wataniah ETM bermula 1980 dan menamatkan perkhidmatan 9 tahun selepas itu. Meski jasad telah tiada, Jabatan Hal Ehwal Veteran teguh dengan prinsip mereka membantu waris veteran ETM yang memerlukan. Jadi setelah disyorkan oleh doktor Hospital Kerajaan, kami telah menghantar katil 2 fungsi kepada Puan Aisyah dan susu nutrien diabetik sebanyak 35 tin untuk digunakan selama 3 bulan lah. Jadi buat masa sekarang ni Puan Aisyah ni masih lagi menerima bantuan susu daripada kita dan setiap 3 bulan kita akan hantar lah sampai Puan Aisyah ni tidak memerlukan bantuan susu tu lagi lah. Sumbangan kepada Yayasan Veteran ETM boleh disalurkan ke akaun Maybank bernombor 5643 4262 2956. Kondisi vokalis kumpulan ekspedisi Muhammad Ali Ismail yang diserang angin Ahmar pada Mac lepas menyebabkan dia hilang punca pendapatan dan tidak mampu menanggung kos keperluan hariannya. Prihatin dengan nasib Ali, TV Al-Hijrah melalui Hijrah Prihatin datang menyantuni penyanyi itu dan menghulurkan sedikit sumbangan barangan keperluannya bagi meringankan beban Ali. Ali yang semakin pulih sebanyak 50% dilihat sebab apabila menerima kunjungan tim Hijrah Prihatin. Isterinya Sharifah Azwana Said Jonid meluahkan rasa syukur apabila suaminya menerima sumbangan yang dapat meringankan beban mereka.
Alhamdulillah lah dapatlah juga menengahkan beban kan. Siapa nak beli ni mahal. Bukan mahal. Sebab bila itu yang anak kata, ni macam mana ni kita ni, itu yang dia kata dia nak berniaga. Dia nak berniaga kerepek itu tak apalah. Jadi akak dulukanlah kan. Tapi bukan dulukan duit. Akak cakap terserah, bukan dulukan duit. Jelasnya, Ali sudah boleh bercakap serta berjalan menggunakan tongkat dan dia akan melakukan rawatan fisioterapi bermula Khamis hadapan. Sehingga kini, Ali hanya minum susu melalui tiub dan masih tidak dibenarkan makan makanan ruji. Dalam pada itu, Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat, Saifulizan Siddiq, yang menyerahkan sumbangan berkenaan berkata, bantuan tersebut adalah salah satu alternatif TV Al-Hijrah menyantuni golongan memerlukan. Jadi sebagai stesen yang prihatin terhadap golongan-golongan yang bagi saya rapat dengan TV Hijrah, golongan artis ni, jadi kita rasa terpanggil untuk memberi bantuan ataupun sokongan yang semampu bolehlah. Antara bantuan yang diberi adalah lampen dewasa, susu pengganti makanan, peralatan kesihatan dan tongkat. Bagi mereka yang ingin menyumbang, boleh salurkan ke akaun bank yang tertera dan jika ingin mendapatkan maklumat, boleh hubungi isteri Ali di talian 011 70 700 885. Filipina dilanda ribut. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke laporan luar negara. Tanah runtuh dan banjir di selatan dan tengah Filipina mengorbankan sekurang-kurangnya 28 orang. Insiden tragis itu berlaku selepas wilayah berkenaan dilanda ribut tropika Maggie. Wilayah tengah Leyte antara yang terjejas teruk di mana kawasan itu sahaja 21 orang dilapor terbunuh. Operasi mencari dan menyelamat sebelum ini juga berdepan detik sukar memandangkan hujan lebat yang masih berterusan selain keadaan lumpur yang tebal. Ahli Majlis Bay City, Mark Unluke berkata, angka kematian dijangka meningkat ketika operasi menyelamat masih dijalankan. Sementara itu, Agensi Bencana Negara berkata lebih 13,000 orang melarikan diri ke Pusat Perlindungan Kecemasan sejak Ahad lalu. Bencana itu juga memusnahkan rumah, ladang serta memutuskan jaringan jalan raya serta memadamkan bekalan elektrik. Penduduk mendakwa sekitar bulan ini, Filipina biasanya berdepan musim kemarau. Namun sebaliknya berlaku apabila hujan sangat lebat dan tidak berhenti selama lebih 24 jam yang mungkin disebabkan perubahan iklim. Ribut tropika Maggie juga dikenali di Filipina dengan nama tempatannya Agaton, iaitu ribut besar pertama yang melanda negara itu tahun ini. Ia terjadi hanya 4 bulan selepas taufan besar memusnahkan kawasan kepulauan negara itu serta membunuh lebih 400 orang. Rejim Zionis Israel meluluskan peruntukan $112 juta Amerika bersamaan 474 juta ringgit untuk pembinaan tambahan 40 km tembok pemisah di tebing barat. Ia sebahagian usaha terbaru Perdana Menteri Naftali Bennett kononnya untuk menghalang pengganas. Selain tambahan 40 km tembok pemisah, rejim Zionis turut meluluskan peruntukan $93 juta Amerika untuk menaik taraf tembok pemisah sedia ada. Rejim apartheid itu turut meluluskan polisi untuk mendiskriminasi ahli keluarga pejuang Palestin, warga Israel dengan melucutkan hak mendapat pencen dan lain-lain faedah. Bennett sejak 4 hari lalu melancarkan operasi habis-habisan terhadap penduduk Palestin. Ia termasuk menceroboh kediaman dan membunuh beberapa individu yang didakwanya sebagai pengganas. Langkah ini dilihat sebagai usaha untuk mengukuhkan kedudukannya di mata penduduk haram Israel setelah mengambil alih tampuk pemerintahan daripada seteru politiknya Benjamin Netanyahu. 2/3 daripada kanak-kanak Ukraine hilang tempat tinggal dan menjadi pelarian dalam masa 6 minggu perang tercetus di negara itu. Pengarah Operasi Kecemasan UNICEF, Manuel Fontaine berkata, keadaan itu adalah yang terburuk sepanjang 31 tahun penglibatannya dalam misi kemanusiaan.
more than 4.5 million people, so over 90%, as you know, of whom are women and children, have not crossed into neighboring countries as refugees. And IOM estimates that 7.1 million people are now internally displaced, and most of them actually, or half of them being children. Children are being killed and injured, unfortunately, through this war at an incredible rate. Menurut beliau, perang di Ukraine perlu segera dihentikan. Jika tidak, kebuluran kanak-kanak akan berlaku, terutama di Mariupol dan Kherson. Lebih membimbangkan, terdapat dakwaan berlakunya jenayah rogol dan keganasan seksual terhadap wanita dan kanak-kanak. Justru PBB menyeru agar isu ini disiasat secara bebas. Wanita serta kanak-kanak diberikan perlindungan lebih baik untuk memastikan keselamatan mereka. Menyedari kepentingan aspek keselamatan dan perlindungan sosial terhadap wanita, terutama yang berhadapan dengan masalah keganasan rumah tangga, perceraian dan penderaan, kerajaan mengambil inisiatif menambah pusat sokongan sosial setempat serta memperkasa bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak di 11 Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memastikan pelaku jenayah terhadap wanita diambil tindakan yang tegas dan pantas. Sekian Berita Al-Hijrah. Ikuti Berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum dan selamat berterawih.